Yang lebih tua, kita masih lagi lihat sekelompok anak-anak muda kita yang kerjanya berkumpul untuk bersama-sama mengambil peluang, berbincang. Akhirnya mereka membuat keputusan untuk berlomba motosikal. Golongan ini adalah dikenali sebagai golongan mak rempit. Saya mengucapkan tahniah kepada pemuda UMNO dan putera UMNO kerana telah mendekati golongan ini, dan akhirnya golongan ini menjadi rakan kongsi kepada putera UMNO dan pemuda UMNO akhirnya dalam menjalankan beberapa aktiviti. Terima kasih dan tahniah kepada mereka. Mak rempit ini terdiri daripada lelaki dan perempuan. Yang perempuannya memakai baju-baju ketat yang dulunya dipakai untuk tidur waktu malam, tapi mereka berkumpul sambil menjalankan aktiviti berlumba haram, dan setengahnya mengadakan hubungan seks haram selepas berlumba. Ini antara hadiah ataupun perkara yang diburu selain daripada mereka memburu keseronokan untuk berlumba. Mak rempit memang tak mengira masalah kehilangan nyawa atau kemalangan, bahkan mereka membahayakan nyawa orang lain yang tidak berdosa. Ada setengahnya sanggup mati dan sanggup melihat orang lain mati kerana perbuatan mereka. Dalam suasana ekonomi kita yang melanda kemelesetan, cara kita mengatasi masalah kemelesetan ini secara domestiknya tak ubah seperti kita menganggap ekonomi kita sebagai ekonomi menggunakan pendekatan mak rempit. Satu artikel yang ditulis di dalam The Star oleh salah seorang fellow kanan ISIS minta secara jelas supaya kita semua menolak pendekatan ekonomi mak rempit yang kita sedang laksanakan ini. Tajuk akhbar ni berbunyi Reject Mak Rempit Economics. Saya percaya ramai yang baca artikel ni, dan 2 hari lepas Ketua Pengarah ISIS juga memaklumkan bahawa keadaan kemelesetan ekonomi yang kita hadapi sekarang ni sebenarnya baru peringkat permulaan. Dia menjangkakan perkara ini akan berlaku lebih hebat daripada apa yang kita jangka, dan sekiranya ISIS telah menekankan kepada masalah ini atau kebimbangan ini, saya tak nampak sebab kenapa kita menganggap perkara ini remeh. Dan apa yang kita cuba buat sekarang ni, seperti yang dikatakan dalam artikel ini, dengan izin, it is easy to resolve economic problem. It's just like easy money and big checks are only temporary measures for our problems. Perkara ini juga disebut oleh Datuk Seri Nazir Razak yang mengetuai CIMB dengan terang dan jelas mengatakan bahawa fiscal dan monetary policies are never long-term answers. Now, of course, it's not for a small open economic like Malaysia, which depends on this reserve currency. Semua orang merasa gembira kerana nak menunggu suntikan kedua stimulus package ataupun dengan izin pembentangan bajet mini yang dijangka pada 10 hari bulan Mac. Tapi apakah kita sedar bahawa dalam masa kita nak menunggu-nunggu, semua ahli parlimen kita mewakili semua kawasan beria-ria mengatakan ini ada satu yang baik, dan semua menunggu, upama menunggu hujan apabila guruh berbunyi. Kita diingatkan oleh Perdana Menteri, Yang Berhormat Perdana Menteri, bahawa kedudukan aset negara telah pun jatuh sebanyak 31%. Bermakna kita kehilangan nilai aset yang begitu ketara. Saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri kerana berani memberitahu awal kepada kita, atau sekurang-kurangnya memberi peringatan